Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek matematik tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah nilai wang. Jadi, semua siap sedia? Stay tune. Check it out. Okey, sekarang mari kita lihat pada standard kandungan. Okey, 4.1 wang kertas dan duit shilling. Manakala standard pembelajaran 4.1.2 menentukan nilai wang hingga RM100. Okey, untuk sesi pembelajaran pada hari ini, murid-murid boleh rujuk pada buku teks matematik jilid 2 pada muka surat 21 hingga muka surat 22. Okey, sekarang mari tengok apa itu nilai wang. Okey, mari kita tengok dia punya contoh. Okey, sini ada situasi. Terlihat ada 3 jenis barang. Okey, beg berharga RM50. Kasut berharga RM37.50. Dan harga kereta mainan ialah RM20.90. Okey, di sini ada Doraemon, Shinchan dan Maruko. Okey, Doraemon dia hendak beli kasut. Shinchan pula dia nak beli kereta mainan dan Maruko dia nak beli beg. Jadi, mari kita bantu mereka macam mana nak mengatasi masalah ini, macam mana nak gunakan nilai wang supaya mereka dapat membeli barang yang mereka kehendaki. Okey, mari kita bantu mereka. Okey, kita sekarang tengok pada Maruko, dia hendak beli beg yang berharga RM50. Jadi, nilai wang yang kita boleh gunakan di sini, kita boleh gunakan 1 keping duit RM50. Sebab ia terus bersamaan dengan harga beg yang perlu dibayar oleh Maruko. Jadi cukup sekeping saja kita guna. Dia dah dapat beli beg yang Maruko nak beli. Jadi kita rujuk pada buku teks muka surat 21. Kita dikehendaki mewakilkan duit RM50 ini pada abakus. Kita dah belajar dulu awal-awal macam mana abakus, macam mana nak baca dia. Okey, tak apa. Cikgu ulang kaji sedikit macam mana abakus itu. Okey, ini abakus. Ingat bahagian di sebelah atas. Okey, 1 biji bersamaan 5. Dikira bila turun ke tengah. Okey, nilai 5 itu dikira apabila biji ni turun ke sebelah tengah. Manakala bagi abakus yang berada di sebelah bawah, ianya bernilai 1 biji sama dengan 1 dan dikira bila naik ke tengah. Bila biji ni naik ke tengah. Kalau naik 1, kita kira 1 lah. Kalau naik 4, dikira 4. Ingat, di sebelah atas 1 biji bersamaan 5. Manakala yang sebelah bawah 1 biji bersamaan 1. Okey, sekarang kita tengok nilai RM50 pada abakus. Okey, ini contoh abakus dia. Kita boleh rujuk dalam buku teks. Okey, kita buat pembahagian dulu kat sini. Okey, sekarang mari kita lihat abakus yang mewakili nilai RM50. Okey, macam ni abakus. Kita boleh rujuk pada buku teks muka surat 21. Okey, sebelum tu kita buat pembahagian. Okey, nampak tak ada titik di sebelah tengah? Okey, itu namanya titik ni yang kita akan tentukan dia punya perbezaan kawasan. Okey, di sebelah kanan ni, ini kita panggil ruangan sen. Manakala di sebelah kiri, ini ruangan ringgit. Jadi, kita cuma kira saja ikut barisan masing-masing. Okey, kita tengok yang ni dulu. Okey, sebelah bawah tak ada yang naik, jadi kita tak kira.
Yang sebelah atas tak ada yang turun pun kita tak kira. Jadi nilai di sebelah atas dia akan bersamaan sifar. Okey, kita pergi yang sebelah juga pun sama sifar sebab tak ada biji yang kita hendak kira. Okey, kita bergerak ke rumah ringgit, kawasan ringgit. Okey, yang sebelah bawah tak ada yang naik, kita tak kira. Yang sebelah atas tak ada yang turun pun kita tak kira. Jadi masih lagi sifar. Jadi di ruangan ringgit yang seterusnya, yang sebelah bawah tak ada yang naik. Jadi kita tak kira. Tetapi bahagian atas ada turun 1. Cikgu dah bagi tahu tadi, sebelah ruangan atas dikira bila turun ke tengah. 1 biji samaan 5. Jadi 1 ni turun, kita akan terus tulis di sini nombor 5. Jadilah dia nilai RM50. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Kita tengok pada Doraemon, dia hendak beli kasut yang berharga RM37.50. Jadi, mari kita lihat nilai wang apa yang kita boleh gunakan. Okey, kita akan gunakan RM20 satu keping. Okey, kita tambah RM10 satu keping. Okey, dah dapat RM30. Okey, masih belum cukup. Okey, kita tambah lagi RM5 satu keping. Dah jadi RM35. Dan kita guna duit RM1 sebanyak 2 keping. Dah dapat RM37. Jadi masih berbaki bahagian sen. Kita cuma letak saja 1 keping duit shilling 50 sen. Jadi dapatlah dia nilai RM37.50. Okey, lagi sekali kita akan rujuk buku teks muka surat 21 untuk mewakilkan abakus pada nilai wang tersebut. Okey, lagi sekali cikgu ulang macam tadi. Okey, abakus ingat ruangan atas 1 biji sama dengan 5. Dikira bila turun ke tengah sahaja. Manakala bahagian bawah 1 biji samaan 1. Dikira bila naik ke tengah. Jadi, mari kita tengok abakus yang mewakili nilai RM37.50. Okey, ini dia punya abakus. Okay, lagi sekali ada bahagian titik ni kita bahagi dulu. Kita buat pembahagian. Di sini ialah kawasan rumah sen di sebelah kanan. Manakala di sebelah kiri ialah ruangan rumah ringgit. Jadi kita beri nilai sajalah ikut barisan masing-masing. Okey, yang sini yang paling tepi untuk sen. Okey, tak ada bahagian yang bawah yang naik ke tengah, kita tak kira. Bahagian atas pun tak ada yang turun, kita tak kira. Jadi kita tulis sini sifar. Okey, kita ke depan sedikit. Okey, bahagian bawah tak ada yang naik, kita tak kira. Tetapi bahagian atas dia turun ke tengah. Jadi kita akan kira bahagian yang turun ni bersamaan 5. Dapatlah bahagian sen 50 sen. Sekarang kita pindah ke bahagian ringgit pula. Okey, bahagian ringgit, ruangan bawah naik 2. Jadi kita kira 2. Dan ruangan sebelah atas dia turun. Jadi 2 tambah yang sebelah atas ni 1 biji sama dengan 5. 2 tambah 5 dia akan dapat 7. Okey, sekarang kita pergi ke ruangan yang seterusnya yang ringgit. Di sebelah dia. Okey, bahagian bawah naik 3. Kita kira 3. Tetapi yang sebelah atas tak turun. Jadi tak ada apa nak kira. Terus saja kita tulis kat sini 3. Jadi inilah nilai RM37.50 dan gambar abakusnya. Okey, kita teruskan kepada Shinchan. Dia nak beli kereta mainan berharga RM20.90. Jadi, mari kita bantu Shinchan menggunakan gabungan beberapa nilai wang supaya dia dapat beli kereta mainan ni. Okey, sekarang kita tengok. Kita boleh bantu dia dengan menggunakan duit RM20 satu keping. Okey, dah dapat RM20. Jadi, kita cuma cukupkan saja bahagian sen. Jadi, kita boleh guna 1 keping duit shilling 50 sen. Okey, kita tambah lagi 1 keping duit shilling 20 sen. Dan
2 keping duit shilling 10 sen. Okey, ini nilai wang yang kita boleh gunakan untuk membantu Sinchan membeli kereta mainan. Jadi, lagi sekali kita rujuk pada buku teks muka surat 21 bagaimana hendak mewakilkan abakus pada nilai wang RM20.90. Lagi sekali cikgu ulang macam mana cara kita hendak membaca abakus. Ruangan sebelah atas satu biji bersamaan dengan 5 dikira bila turun ke tengah, manakala ruangan yang sebelah bawah satu biji sama dengan 1 dikira bila naik ke tengah. Jadi mari kita tengok gambar abakusnya. Okey, ini gambar dia. Lagi sekali ada nampak titik di sebelah tengah. Kita buat pembahagian. Okey, di sini ruangan sen, yang di depan dia ruangan ringgit. Jadi kita kira untuk ruangan sen dulu. Okey, yang sebelah hujung, sebelah bawah tak ada yang naik, kita tak kira. Yang sebelah atas pun tak turun, kita tak kira. Jadi kita akan tulis sifar. Dan di sebelah dia yang ruangan sen, okey, bahagian bawah 4 naik, jadi kita kira 4. Dan bahagian atas dia turun, jadi kita tambah lagi 5. 4 tambah 5 dia akan dapat sini 9. Dapatlah dia 90 sen. Sekarang kita pergi pada bahagian atau ruangan ringgit. Okey, yang ini tak ada yang naik, jadi kita tak kira. Yang sebelah atas tak turun pun kita tak kira. Jadi kita akan letak kat sini sifar. Dan di hadapan pula, okey, yang sebelah bawah naik 2, kita kira 2. Dan ruangan atas dia tak turun, jadi kita tak kira. Terus kita tulis nilai 2. Okey, dapatlah jumlah keseluruhan RM20.90. Dan ini adalah dia punya gambar rajah abakus. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita lihat pula pada gabungan nilai wang. Okey, gabungan nilai wang ialah kombinasi beberapa nilai wang yang boleh kita gunakan untuk mendapat sesuatu jumlah. Okey, tak semestinya RM10 kita boleh guna hanya 1 keping duit RM10. Ada banyak kombinasi, ada banyak cara nilai duit atau gabungan nilai duit yang boleh kita gunakan. Jadi kita tengok beberapa contohnya. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama, duit RM100. Okey. Wang yang macam mana? Gabungan nilai wang yang macam mana yang kita boleh gunakan untuk dapatkan nilai yang sama dengan RM100? Kita tengok antara contoh gabungan nilai wang yang boleh kita gunakan ialah, okey, kita boleh gunakan 2 keping duit RM50. Okey, kita juga boleh gunakan 5 keping duit RM20. Tetap mendapat jumlah atau nilai yang sama, iaitu RM100. Kita juga boleh guna 10 keping duit RM10 pun mendapat nilai wang yang sama, iaitu RM100. Masih terdapat banyak lagi gabungan nilai wang yang boleh kita gunakan. Ini antara contoh yang cikgu kongsi dengan kamu. Okey, kita tengok gabungan nilai wang yang seterusnya. Kita nak buat untuk nilai wang RM50. Okey, kita tengok gabungan nilai wang yang pertama yang kita boleh gunakan. Okey, kita boleh gunakan 2 keping duit RM20. Okey, dia dah dapat RM40. Dan kita tambah lagi 1 keping duit RM10. 40 tambah 10 dapatlah juga nilai RM50. Ataupun kita boleh guna 5 keping duit RM10 juga mendapat nilai wang yang sama, iaitu RM50. Dan kita juga boleh gunakan gabungan nilai wang yang lain, iaitu duit RM20 1 keping. Kita tambah lagi 2 keping duit RM10. Okey, 20 tambah 20 dah RM40.
Dan kita tambah lagi 2 keping duit RM5. 40 tambah 10. Dapatlah juga nilainya RM50. Ada banyak gabungan nilai wang yang kita boleh gunakan. Tapi ini contoh yang cikgu kongsi dengan kamu. Okey, sekarang kita tengok berapa contoh. Tengok Bobo Boy cakap, berapakah nilai bagi gabungan wang ini? Okey, mari kita kira sama-sama. Okey, dia letak dekat sini duit RM20 ada 2 keping. Jadi 20 campur 20 dapat RM40. Okey, sekarang dia guna lagi 3 keping duit RM10. Okey, tadi dah 40, kita tambah lagi 30. Okey, 40 campur 30 dapat RM70. Okey, sekarang dia guna pula 1 keping duit 50 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen. Jadi 50 sen tambah 10 sen bersamaan 60 sen. Jadi jumlah keseluruhan gabungan nilai wang ini ialah RM70.60. Okey, jadi bolehkah kita guna gabungan nilai wang yang lain? Dia tanya, boleh ke tak boleh? Okey, jadi jawapannya sudah semestinya boleh. Okey, kita tengok gabungan nilai wang yang macam mana pula kita nak guna supaya dapat nilai yang sama, RM70.60. Okey, sini cikgu bantu kamu. Kita tunjuk satu contoh gabungan nilai wang yang lain. Okey, kita boleh guna 1 keping duit RM50. Okey, dan kita boleh guna 1 keping duit RM20. 50 tambah dengan 20 dah dapat RM70. Sekarang kita nak cukupkan pada bahagian sen pula. Okey, dia nak 60 sen. Kita boleh guna 3 keping duit shilling 20 sen. 20 sen tambah 20 sen tambah 20 sen sama dengan 60 sen. Jadi nilai keseluruhan gabungan nilai wang ini ialah RM70.60. Jadi nilai atas dan bawah sama tetapi menggunakan gabungan nilai wang yang berbeza. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sebarang soalan murid-murid boleh terus tanya pada cikgu. Cikgu akan bantu kamu sedaya upaya cikgu. Jangan risau, kamu semua boleh tonton video ini berulang kali. Okey, that's all for today. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.